Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya Muhammad Aiman bin Abdul Halim, nombor pendaftaran A172046 bersama rakan seperjuangan saya Luqmanul Hakim bin Ahmad Sobri, nombor pendaftaran A171873. Kami akan membentangkan mengenai ar-ruh dan tahdir al-arwah. Untuk pengetahuan semua, perkataan ar-ruh ini disebut sebanyak 20 kali yang membawa makna yang berbeza mengenai ar-ruh. Ar-ruh yang merujuk kepada roh yang ditiup ke dalam jasad manusia dan juga ar-ruh yang merujuk kepada perkara-perkara yang mengandungi makna perintah ataupun urusan. Persoalan mengenai ar-ruh ini adalah antara soalan yang pernah dikemukakan terhadap Rasulullah SAW untuk mencabar kenabian dan kebenaran risalah baginda yang mulia. Namun, baginda menjawab persoalan dengan ringkas seperti yang terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 85. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Yang bermaksud, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidak kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Antara contoh ayat Al-Quran yang menggunakan kalimah ar-ruh di dalam surah Al-Maryam ayat 17 yang berbunyi, فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. yang bermaksud, maka ia mengadakan takbir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutuskan ruh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dalil Al-Quran yang kedua adalah mengenai ruh yang ditiupkan ke dalam jasad manusia, iaitu mengenai proses kejadian manusia sebagaimana firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 9. ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Yang bermaksud, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Seterusnya kita melihat kepada perkataan ar-ruh yang disebutkan di dalam Al-Hadis, yang mana diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW seorang yang benar serta dipercayai bersabda, kejadian seseorang itu dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari, sebaik sahaja genap 40 hari, kali kedua terbentuklah segumpal darah beku, manakala genap 40 hari, kali yang ketiga bertukar pula menjadi seketul daging. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan malaikat untuk meniupkan ruh. Hadis ini menunjukkan tentang kelemahan manusia, iaitu dalam sesetengah perkara. Menurut Syekh Abdul Rahman Al-Sa'adi dalam tafsirnya, mengatakan mereka tidak mampu untuk mencapai dan mengetahuinya. Disebabkan itu, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar menjawab persoalan mengenai roh ini dengan menyerahkan urusannya kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 42. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Maksudnya, Allah yang menguasai segala-galanya. Ia mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa dari badannya. Jiwa orang yang sampai ajalnya semasa matinya dan jiwa orang yang tidak mati dalam masa tidurnya. Kemudian ia menahan jiwa orang yang ia tetapkan matinya dan melepaskan balik jiwa yang lain ke badannya sehingga sampai ajalnya yang ditentukan.
Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir untuk memahaminya. Secara kesimpulannya, saya mengambil kata-kata daripada Ibnu Qayyim yang mengatakan ar-ruh ini membawa makna yang sangat luas dan salah satunya ialah ar-ruh yang merupakan nyawa kepada manusia. Dengan kata lain, an-nafs itu ar-ruh, tetapi ar-ruh itu tidak semestinya nafs, di mana bila dan bagaimana ar-ruh ini dijadikan hanya Allah SWT sahaja yang mengetahuinya. Manusia hanya mampu mengetahuinya serba sedikit tentang makhluk Allah ini berlandaskan nas-nas Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, tahdil al-arwah menurut Islam. Tahdil al-arwah juga dikenali sebagai ar-ruhiyah al-hadisah. Tahdil al-arwah adalah salah satu cara untuk menimbulkan keraguan dalam hati orang yang mempunyai iman. Menurut Profesor Dr. Musa bin Fathullah Harun, tahdil al-arwah ini adalah roh yang telah mati tidak akan kembali ke dunia kerana roh tersebut telah sibuk ataupun amalan roh tersebut sedang dihitung oleh Allah semasa di dunia. Tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Allah untuk membebaskan roh yang mati daripada azab Allah. Seterusnya, tidak ada makhluk yang boleh memanggil roh untuk membuat permohonan dan mengabulkan permintaan yang dibuat oleh manusia. Kemudian, yang menjelma sebagai roh yang dipanggil itu adalah jin, bukannya orang yang telah mati itu hidup kembali. Biasanya orang yang mengaku boleh memanggil roh ini adalah bomoh, seperti bomoh, dukun, ahli sihir dan lain-lain. Seterusnya, penipuan dalam tahdir al-arwah. Menurut Dr. As-Said Al-Jumaili dalam kitabnya As-Sihru wa Tahdir al-Arwah Baina al-Bida' wa al-Haqa'iq, terdapat penipuan yang boleh meyakinkan manusia yang roh itu boleh hadir. Tahdir al-arwah dilakukan di tempat yang gelap, iaitu untuk memastikan orang yang berada di tempat pemujaan tersebut tidak boleh melihat dan mendengar suara dan struktur tempat dengan terperinci. Itu adalah salah satu penipuan dalam tahdir al-arwah. Seterusnya, perantara dilakukan ataupun diperlukan dalam proses tahdir al-arwah. Proses yang dilakukan dengan berhati-hati supaya orang ramai percaya bahawa aktiviti yang dilakukan ini adalah mengikut syariat Islam. Kemudian jumlah orang yang hadir mestilah antara 10 orang, di mana separuh daripada ahli yang hadir tu adalah ahli daripada mereka sendiri, iaitu ahli dukun itulah, ahli bomoh apa semua tu. Yang keempat, kebanyakan orang yang hadir tertipu kerana amalan-amalan yang dilakukan tidak melanggar syariat Islam, sedangkan amalan yang dilakukan adalah salah satu cara untuk meyakinkan orang yang hadir bahawa amalan yang mereka lakukan itu adalah mengikut syariat Islam. Tetapi sebenarnya amalan yang dilakukan itu adalah satu pancingan untuk meyakinkan orang ramai bahawa apa yang mereka lakukan ini adalah benar. Hukum tahdir al-arwah. Menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, amalan tahdir al-arwah ini tidak mempunyai asas daripada Al-Quran dan As-Sunnah kerana amalan ini adalah pembohongan semata-mata. Kemudian, segala amalan yang melibatkan bantuan daripada jin adalah amalan yang mensyirikkan Allah. Walaupun amalan tersebut berhasil disebabkan oleh izin Allah, tetapi amalan tersebut tetap salah di sisi syarak kerana berunsurkan syirik. Jin akan sentiasa berusaha untuk menyesatkan manusia dengan apa cara sekalipun. Seterusnya, amalan yang meragukan. Contohnya seperti bomoh. Bomoh ni ialah tabib yang mengubati orang yang sakit dengan menggunakan ubatan tradisional ataupun dengan jampi-jampi serapah yang tertentu dan sebagainya. Khidmat bomoh ini perlu berhati-hati kerana takut rawatan yang dilakukan oleh mereka ini adalah rawatan yang salah. Itu rawatan yang tidak mengikut cara rawatan Islam. Seterusnya, bomoh yang sudah tahu tujuan pesakit. Bila pesakit pergi berjumpa dengannya, bomoh ni sudah tahu yang pesakit ini dia ada penyakit ni, penyakit tertentu. Maksudnya bomoh ni dia menggunakan jin. Oleh itu sangat berbeza dengan doktor di klinik yang perlu periksa terlebih dahulu. Dia perlu cek dulu pesakit itu baru dapat kenal pasti penyakit yang dihadapi oleh pesakit tersebut. Kesimpulannya, amalan tahdir al-arwah adalah amalan menghadirkan jin dengan cara membaca ayat-ayat jampi yang tertentu. Menurut Imam Ibn Qayyim, setelah manusia mati, roh tersebut akan kembali ke alam barzah. Manusia tidak mempunyai kuasa untuk memanggil roh kerana tidak ada kuasa yang lebih hebat dan boleh tandingi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala.
Hal ini kerana ruh berada pada kekuasaan Allah sepenuhnya. Sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ar-ruh urusan tentang urusan Tuhan aku, dan kamu tidak diberikan oleh Allah ilmu kecuali sedikit. Allah menyembunyikan hakikat jawaban tentang ar-ruh. Apa sebab? Disebabkan untuk memahaminya secara hakikat apa yang ada pada ruh, maka ianya adalah perkara yang tidak boleh diketahui oleh akal manusia, karena tentang hakikat ruh hanya diketahui hakikatnya oleh yang menciptakan. Disebabkan oleh kerana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan Nabi Adam, setelah sempurna bentuk haikal physical tubuh badan Nabi Allah Adam, Allah berfirman, wa nafakhtu fihi min ruhi. Wa nafakhtu, dan aku hembuskan, fihi, kepada jasad Nabi Adam, min ruhi, daripada ruhi. Ruh di sini, ruhi, ruh aku, ruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pula, kalau begitu Nabi Adam ada unsur ketuhanan. Macam juga keyakinan orang Kristen. Tidak semua yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana dinisbahkan kepada makhluk, makhluk itu punya unsur ketuhanan. Tidak seperti itu. Nabi diberikan nama oleh Allah Ar-Rauf dan juga Ar-Rahim. Ar-Rauf Rahim nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah Nabi ada unsur ketuhanan dengan nama yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah? Tidak demikian. Karena ruh mempunyai pelbagai makna. Ini adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahasia ciptaan Adam menjadi insan, apa yang membezakan ruh kita, yang kita dengan ruh ini boleh hidup, dengan ruh hayawan yang sama-sama hidup? Daripada unsur kehidupan, kita sama-sama. Daripada unsur hidup, kita sama dengan makhluk yang lain. Tetapi apa yang membezakan kita dengan hayawan? Kata ahli falsafah, ahli filsafah mengatakan, al-insanu hayawanun natiq. Manusia itu hayawan yang berfikir, yang faham. Kata sebahagian orang yang belajar ilmu mantik, macam mana manusia boleh jadi hewan? Manusia bukan hewan. Tak faham apa itu maksud daripada hewan. Apa artinya hewan? Apa arti hewan? Apa artinya hewan? Jangan takut salah, tak apa. Al-hayawan itu diambil daripada nama al-hayatu. Al-haya, kehidupan. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itu, kata Allah, adalah hayawan. Apa maksudnya hayawan? Hakikat kehidupan. Maka nisbah bila mana disebutkan hayawan, ini secara bahasa ya, bukan penggunaan. Kalau sudah penggunaan sekarang, hewan tidak dipergunakan kecuali untuk binatang. Tapi secara bahasa, hayawan adalah nisbah kepada al-hayatu, yang artinya kehidupan. Maka ini sesuai baik kepada binatang, kepada jin, termasuk kepada manusia. Tetapi dikatakan manusia hayawan, maksudnya itu kehidupannya. Makanya dibezakan, apa perbezaan kehidupan manusia dengan binatang? Al-insanu hayawanun natiq. Manusia hayawan, maksudnya makhluk hidup yang berfikir. Ruh yang ada pada manusia boleh berfikir, yang tidak ada pada binatang. Unsur kehidupan pada ruh dikongsi sama dengan semua makhluk, termasuk manusia dengan binatang. Idzan rahasia paham yang ada pada ruh manusia itu yang mengistimewakan, yang mengistimewakan manusia berbandingkan kepada binatang. Dan juga rahasia bagaimana ruh manusia boleh paham, boleh berfikir, yang tidak ada pada ruh binatang. Ini rahasia Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang kedua adalah ingin memberitahukan bahwasanya ada ilmu yang hanya diketahui oleh Allah, supaya tak seorang mendakwa saya orang yang paling berilmu. Bagaimana akan dikatakan kita atau sesiapa saja mendakwa paling banyak berilmu, sementara Allah berfirman wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali sedikit. Kata Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa dalam bab yang lalu, ingat apa kata Nabi Khidir? Ya Musa, ilmu aku dengan ilmu engkau kalau dicantumkan jadi satu, berbandingkan dengan ilmunya Allah, umpama burung yang hinggap di perahu tadi, minum sikit lepas tu burung itu terbang. Itu ilmu aku dengan engkau yang diminum burung itu. Ini lautan, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Supaya tak ada orang mendakwa saya paling berilmu, supaya tak ada orang mendakwa merendahkan orang lain yang berbeza pandangan dengan dia. Ilmu jangan dibatasi kepada otak kita, pemahaman jangan dibatasi dengan otak kita. Al-Imam Malik alaihi ridwanullah ketika mengumpulkan kitab Muwatta, kata siapa Harun Ar-Rasyid, saya akan jadikan, yakni nak buat satu keputusan, digezetkan itu keputusan dalam kepemerintahan Harun Ar-Rasyid, tak boleh ada orang berpegang kepada ilmu hadis kecuali kepada kitab Muwatta saja. Kata Imam Malik, jangan. Tidak semua ilmu yang ada dengan aku ada dalam kitab Muwatta, karena aku tak jumpa dengan banyak sahabat Nabi. Yang aku catat daripada orang-orang yang aku jumpa, di situ ada orang ulama lain yang aku tak jumpa, yang mungkin dia ada ilmu yang tak ada pada aku. Dengan demikian kamu menyempitkan ilmu dengan apa yang ada dalam kitab ini. Dadanya lah lapang untuk melihat kepada kelebihan yang ada pada orang yang lain. Faham dong? Ada